Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Lala Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Presiden Francisco Guterres Luolo, Presiden Demokratik Republik Timur Leste. Dan Tuan Yang Terutama Takhormatan Ruak Perdana Menteri Demokratik Republik Timur Leste, Kerajaan dan Rakyat Demokratik Republik Timur Leste berikutan dengan kejadian banjir kilat dan tanah runtuh akibat dari taufan Seroja yang berlaku baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Sosialis Vietnam. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka adalah dengan ini dimaklumkan bahawa waktu-waktu bekerja di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan sepanjang bulan Ramadan bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi adalah seperti berikut. Hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang. Bagi kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan yang bertugas pada hari Jumaat, waktu bertugas ialah pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi. Sementara pekerja-pekerja bergaji hari pula, masa bekerja hendaklah dikurangkan 1 jam dari waktu-waktu bekerja biasa, sementara penentuan memulakan kerja terserah kepada budi bicara kementerian atau jabatan masing-masing. Semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sangat beruntung kerana menerima liputan kesihatan sejagat daripada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses dan diperolehi di keempat-empat daerah. Pusat-pusat kesihatan yang disediakan di peringkat masyarakat adalah komprehensif dan selaras dengan konsep One Stop Health Centre yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan asasi yang bertumpu di bawah satu bumbung dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti serta efisiensi dengan menyediakan persekitaran yang lebih selesa dan kondusif berdekatan dengan masyarakat. Penjagaan kesihatan asasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam liputan kesihatan sejagat dan juga dalam penjagaan kesihatan secara menyeluruh atau holistik. Kerana penjagaan kesihatan asasi merangkumi keperluan kesihatan seseorang individu bagi sepanjang hayat iaitu dari sebelum kelahiran lagi, semasa kecil, sesudah dewasa dan sehinggalah ke hujung hayat. Dalam pada itu, komitmen Kerajaan Negara Brunei Darussalam ke arah penjagaan kesihatan asasi di negara ini dan liputan kesihatan sejagat dapat dilihat melalui pencapaian negara dalam Matlamat Pembangunan Milenium 2015. Negara kita juga sudah berjaya memenuhi beberapa sasaran Matlamat Pembangunan Mampan 2030 seperti berikut. Nisbah kematian ibu di negara ini menunjukkan penurunan ketara sejak tahun 1960-an sehingga sekarang. Kadar kematian di bawah 5 tahun dapat dikurangkan ke dalam sasaran SDG. Mencapai liputan imunisasi yang melebihi sasaran SDG iaitu lebih daripada 95% kanak-kanak di bawah umur 5 tahun telah diimunisasi setiap tahun.
Negara Brunei Darussalam telah diisytiharkan bebas malaria oleh WHO pada tahun 1987, bebas polio pada tahun 2000, bebas campak pada 2015 dan bebas rubella pada November 2018. Penjagaan kesihatan asasi yang mantap dan teratur juga telah terbukti kos efektif dan saksama dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan berkualiti dan telah membantu banyak negara dalam mencapai kemajuan ke arah liputan kesihatan sejagat di negara masing-masing. Oleh yang demikian, kefahaman yang mendalam mengenai liputan kesihatan sejagat juga adalah sangat penting dalam membuat perangkaan dasar-dasar negara bagi memastikan negara Brunei Darussalam akan dapat terus maju ke arah memastikan dan mengekalkan liputan kesihatan sejagat. Dalam mencapai impian ke arah kesihatan untuk semua, satu realiti kerjasama dari semua pihak adalah sangat diperlukan. Individu dan masyarakat yang mendapat akses kerana perkhidmatan perlu bertanggungjawab dalam menjaga kesihatan mereka mahupun ahli keluarga mereka, ahli profesional dan pekerja kesihatan yang mempunyai kemahiran untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti bersandarkan pada keperluan khusus masyarakat masing-masing atau people-centered care dan para perangka dasar untuk lebih bijak dan komited dalam melaburkan perbelanjaan dalam pemberian penjagaan kesihatan asasi. Sambutan Hari Kesihatan Sedunia disambut pada setiap 7 April. Tahun ini sambutan bertemakan membangun dunia yang lebih adil dan sihat yang bertujuan untuk membenteras ketidaksamaan kesihatan secara global dan menyatukan semua untuk membangun dunia yang lebih adil dan sihat. Sambutan kali ini memberi tumpuan kepada aspek-aspek berkaitan dengan equity dan perpaduan dan menggunakan whole of government approach bagi menangani halangan terhadap akses kepada penjagaan dan perkhidmatan kesihatan dengan meningkatkan pelaburan kepada penjagaan kesihatan asasi. Sementara itu, satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 14 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan kesemua kes yang sedang dirawat di pusat berkenaan adalah dalam keadaan baik. Kes 215 ialah seorang perempuan berumur 30 tahun yang tiba di negara ini dari Bangkok melalui Kuala Lumpur pada 24 Mac 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mendapati satu kontak terdekat bagi kes ini yang mana ujian awal telah menunjukkan kontak ini negatif bagi virus SARS-CoV-2. Sementara itu jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 215, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 198. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 74 kes. 554 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,230 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 223 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 116,038. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 masih memantau seberapa banyak maklumat melalui dari maklum balas orang ramai serta profesional penjagaan kesihatan mengenai potensi simptom yang mungkin berkaitan dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Menurut Dr. Syekh Potio, pengerusi konsultan pakar geriatrik dan perubatan bagi Jawatankuasa Penasihat Keselamatan Ubat Negara Brunei Darussalam, orang ramai boleh menyalurkan maklumat melalui aplikasi BruHealth apabila mereka mengalami beberapa gejala selepas menerima suntikan dos vaksin tersebut. So what happens is we have 3 prongs. One is BruHealth. So the public will mention to us if there's any symptoms or concerns and we'll monitor that. Healthcare professionals, if they think something is possibly triggered by the vaccine,
we will take note of that and submit to WHO. The third thing is, even if a clinician doesn't report to us, we will monitor the baseline rates of these conditions. In addition, we're also keeping in touch with a few of the international regulatory bodies who are monitoring the situation. So if there's any hint of any uncertainty or safety signal which is identified internationally, like the European Medicines Regulatory Authority or UK, we will also take note and will monitor that situation. Sementara itu, Dr. Justin Wong, pakar kesihatan awam bahagian kawalan penyakit, menjelaskan vaksin tersebut secara keseluruhan adalah selamat dan berkesan. Menurutnya lagi, kesan sampingan vaksin AstraZeneca yang biasa dialami oleh mereka yang menerima suntikan tersebut. If you have severe persistent headaches or you have problems with vision, right? These are the things that we want people to check out. And I think people will have seen, so for example, some of the reports on the AstraZeneca vaccine, which we put a temporary, and I want to reassure people that it's temporary, pause so far, that there are certain side effects that we perhaps want to take a little bit more seriously. Certain symptoms. 14 orang lagi ditahan dalam operasi Bullseye yang dijalankan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN di 4 lokasi berlainan di daerah Blight pada 2 April lalu. Kesemua mereka yang ditahan terdiri daripada 12 orang lelaki dan 2 orang perempuan berumur dalam lingkungan 26 ke 53 tahun. Seorang daripadanya penduduk tetap, selebihnya warga tempatan. Hasil pemeriksaan ke atas keenderaan dan tempat kediaman tangkapan, Biro Kawalan Narkotik BKN menjumpai 2.3 gram dadah jenis syabu, dadah kelas A. Walaupun jumlah dadah kali ini tidak signifikan, namun serbuan bertujuan untuk menumpaskan aktiviti pengedaran yang diketahui adalah rangkaian bisnes keluarga berkaitan dengan tangkapan awal operasi yang sama baru-baru ini. Mereka juga mengaburi mata pihak berkuasa dengan aktiviti penangkapan dan penjualan ikan di samping menjalankan pengedaran dadah haram di daerah Blight. Turut dirampas peralatan untuk menghisap dadah serta beberapa buah telefon bimbit dan 3 buah kereta yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah. Tangkapan-tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah kesalahan Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 atas kesalahan pembersihan wang haram. Seksyen 6(A) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal dan Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat. BKN mengingatkan pihaknya akan terus memburu dan menangkap mana-mana individu yang terlibat dalam jaringan sindiket keluarga pengedar yang tertangkap sebelum ini. BKN juga memberi amaran kepada orang awam bahawa melibatkan diri dalam tindakan melindungi mana-mana individu terlibat dalam jenayah dadah adalah satu kesalahan di sisi undang-undang dan juga boleh didakwa di mahkamah bersama-sama suspek yang terlibat. Kementerian Hal Ehwal Ugama kemarin mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Antramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu asar berjemaah diikuti dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama.
Lebih banyak usaha diperlukan untuk menggerakkan sumber-sumber bagi menyokong kedaitahanan agenda dan mempersiapkan rakyat untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran digital yang semakin pantas. Justru Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amirul bin Abdullah menekankan pentingnya membentuk dasar yang berpandangan ke hadapan untuk generasi akan datang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku kapasitinya sebagai ASEAN Chair Finance Track tahun ini menyatakan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri Keuangan dan Governor-Governor Bank Pusat G20 kedua yang diadakan secara maya. Yang Berhormat mengalu-alukan kemajuan dalam usaha di bawah Finance Track sejak mesyuarat bulan Februari lalu dan berkongsi pandangan mengenai pelan tindakan G20 yang dikemas kini yang menggambarkan komitmen kumpulan tersebut untuk memandu kerjasama antarabangsa dan bersiap sedia bagi dunia pasca COVID-19. Yang Berhormat juga mengambil maklum bahawa pandemik telah menyediakan peluang-peluang bagi mengukuhkan kerjasama antarabangsa dalam pelbagai aspek seperti kesihatan, perdagangan dan keuangan. Sehubungan itu, Yang Berhormat menyuarakan sokongan ASEAN kepada seruan G20 kepada institusi keuangan dan bank pembangunan pelbagai pihak untuk menyokong usaha-usaha global ke arah pemulihan kehijauan, berdaya tahan dan inklusif. Juga hadir semasa mesyuarat Dang Hajar Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan Autoriti Monetari Brunei Darussalam, selaku kapasitinya sebagai ASEAN Chair Central Bank Track tahun 2021. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Awang Haji Saleh bin Haji Abdul Karim, Penolong Pengarah Saliran dan Pembentungan di Jabatan Kejeraya, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Saliran dan Pembentungan di Jabatan Kejeraya Kementerian Pembangunan. Dan Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Penolong Pengarah di Institut Pendidikan Teknikal Brunei, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Pendidikan Teknik di Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kementerian Pendidikan. Tarikh lantikan pegawai-pegawai berkenaan mula buka kuasa pada 19 Januari 2021. Sebanyak RM34,000 disumbangkan ke beberapa pertubuhan kebajikan dan sekolah swasta Cina di negara ini. Majlis penyampaian derma diadakan malam tadi di Manggis Mall, Jalan Muara. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dang Hajar Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di majlis tersebut, sebanyak RM3,000 disampaikan kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim yang diterima oleh Dayan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif dana berkenaan. RM3,000 kepada Pusat Ehsan Al-Amira Al-Haja Mariam dan RM3,000 bagi tabung Badan Kebajikan Kebangsaan Brunei. Tabung anak-anak yatim di keempat-empat daerah turut menerima sumbangan yang sama. Sumbangan diserahkan kepada Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah Tutung dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Juga menerima derma Rumah Orang-Orang Tua Pekan Seria sebanyak RM1,000. Sementara itu, 8 buah sekolah Cina di seluruh daerah juga menerima sumbangan. Penyerahan sumbangan kepada Sekolah Menengah Chonghua Bandar Seri Begawan diterima oleh Yang Berhormat Ong Tiong Oh, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi lembaga pengarah sekolah berkenaan. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan kini membukakan pendaftaran peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry bagi bulan Jun 2021 bermula 7 April 2021 hingga 24 April 2021. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Peperiksaan tidak lewat 24 April 2021. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran bolehlah diperolehi di kaunter pendaftaran Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat iaitu hari Isnin hingga Khamis bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang. Manakala hari Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Sementara pada bulan Ramadan pada hari Isnin hingga Khamis bermula pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari dan hari Sabtu dari pukul 8.15 pagi hingga 10 pagi sahaja.